Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya alim 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau fa innal hadiyah tudhibu wahara sadri wa la tahqiranna jaratun li jaratiha walau syiqqa firsini syah atau kama qal. Hadis rawahu Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau, Nabi kata bagilah hadiah satu sama lain. Tahadau ni maknanya di antara satu sama lain. Macam kita guna istilah tadarus. Tadarus ni saling belajar antara satu sama lain. Kita dok buat tadarus Quran, kita baca tadarus Quran, kita kata bulan puasa tadarus Quran. Tadarus tu darasa, asal dari perkataan darasa maknanya belajar. Sambil-sambil dok baca Quran tu kita belajar. Maknanya aku belajar dari hang, hang belajar dari aku. Itu maksud dia macam tu. Kalau baca seorang-seorang, orang hang nak tolong tegur kita, kita marah, kita duk dengar kawan tu salah ni, kita biar pergi kat hang, kita tak ajar dia, yang tu bukan makna tadarus. Yang tu mana ada syok sendiri. Kan? Baca Quran puluh, duk baca lagu tu habis 30. Tang mana dengan makhraj huruf dia, dengan tajwid dia berterabur, dengan berhenti dia ikut dan, dengan tang mana dia nak baca sukun dia sukun, tang mana baris bawah. Yang tu bukan tadarus, tu nama dia. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata tahadau. Tahadau ni makna dia bagilah hadiah, bagilah pemberian apa-apa saja. Fa innal hadiyah tudhibu wahara sadri. Sebab dengan kita bagi hadiah itu, dia akan menghilangkan rasa dengki dan juga dia mendatangkan lapang dada di kalangan kita semua. Kita pergi mana-mana, orang tahu kata kita keluar pergi berjalan ke apa semua ni, yang tahu tu jiran kiri kanan kita lah. Dia tahu, tengok rumah tak ada, walaupun tak abang kat dia. Tengok siang tadi duk ada duk mencangkui bagus punya dekat tepi jalan ni, tengok malam lampu gelap, pergi mana tu Haji ni? Orang tanya kita, jiran hang pergi mana? Tak tahu pergi mana. Duk 2 hari lepas tu kita pun balik daripada rumah anak kita, balik rumah. Dia pun perhati duk tengok. Bagi tamban kering kat dia sekok. Pasal apa? Pasal pergi rumah anak tu. Kebetulan rumah anak tu dekat dengan laut, jadi depa bagi. Yang tu aja. Nabi kata macam tu. Bila keadaan yang macam tu, sedikit sebanyak Nabi kata tudhib, dia akan membawa dan menghilangkan rasa dengki. Hak tadi ni dia kata, dia nak kata kat kawan ni keluar ni sampai tak abang apa pun kat aku ni, jiran apa macam ni, tengok dia perlepas kat kita tamban kering sekor, hilang lah, tak ada nak kata apa. Dan Nabi kata juga sadri, wahara sadri, makna dia lapang dada. Dia boleh pergi cerita ke orang. Dia habaq kata kawan ni dia keluar pi, yang kata jiran ni dia jaga jiran dengan tamban kering sekok tu, dia boleh pergi habaq, dia boleh pergi jaja, kata jiran ni bagus. Pi mana ni mesti ada. Entah. Bukan nak suruh buat,
Tapi Nabi menganjurkan kalau boleh buat cantik. Kemudian Nabi kata wala tahqiranna jaratun li jaratiha. Jangan sesekali kita memandang rendah terhadap pemberian seorang jiran kepada jiran yang lain, Nabi kata. Maknanya apa? Apa dia bagi kat kita, kita terima aja. Walaupun benda tu kecil, yang tu pun cukup besar rahmat dah. Hak tu ayat kita habang kat dia. Dia bagi kita ni, ambil hang ni. Kita tengok hak ni duk nampak macam beli di SK Penaga, aku pun boleh beli. Tak, jangan kita anggap macam tu. Sebab Nabi tak bagi anggap macam tu. Hatta Nabi kata apa? Walau syiqqa firsinin syah. Walaupun hak dia bagi dekat kita tu hanya sepotong kulit kambing. Kulit kambing ni orang nak buat apa tuan sekalian? Kita sembelih kulit lembu, kita sembelih lembu itu pun kulit tu pun kalau Bangla tak main balas pakai tinggal macam tu ya, tanam ya. Bukan ada harga pun. Walaupun tak ada harga benda tu, tetapi ketika mana kita dapat hadiah daripada jiran kita, jangan kita pandang rendah. Oh, dapat kita alhamdulillah. Cukup tuan-tuan sekalian. Kurang-kurang orang hak bagi kat kita pun seronok, kita hak terima ni pun seronok. Agama nak abang apa? Bukan tentang pemberian tu. Agama nak abang apa? Nak abang kata hubungan tu yang paling penting. Hubungan tu cukup besar. Kalau nak dibandingkan pada pemberian tu, apalah sangat kita pun boleh beli. Tapi oleh kerana nak jaga hubungan tu cantik dengan memberi dan juga menerima. Hang bagi ikhlas, aku terima pun ikhlas. Agama mau macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi nak abang apa? Tak rugi kita jadi orang yang memberi hadiah kepada orang tak rugi. Yang kedua, agama nak abang apa? Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau dapat sikit, bersyukur. Dapat banyak pun, bersyukur. Yang penting, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini dia bagi sikit, mungkin minggu depan, mungkin bila-bila dia akan bagi banyak. Yang paling penting, hubungan kita nak kena jaga dengan dia. Dalam sebuah hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata dia, satu orang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu kata, ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fin nar. Qala ya Rasulullah fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari min al aqid wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah atau kama qala. Hadis rawahu Ahmad. Abu Hurairah kata, ada satu orang lelaki telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi. Dia kata, inna fulana. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya satu soalan. Ada satu perempuan. Dia tanya Nabi, ada satu perempuan yudhkaru min kithrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Perempuan ni dia cukup terkenal dalam kampung kami. Dia ni cukup terkenal dengan banyak sembahyang sunat. Dan dia ni juga orang yang banyak puasa sunat. Bukan takat sembahyang sunat dia buat, puasa sunat pun banyak. Tengah malam dia boleh duduk mangkit. Habis sembahyang sehari qabliyah nanti dia buat, ba'diyah nanti dia buat. Yang kata sembahyang sunat apa semua nanti dia buat. Dia banyak sembahyang sunat. Puasa-puasa sunat ni dia buat, Isnin Khamis dia buat, puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan dia nanti buat. Bila mai hari-hari yang dibenarkan untuk berpuasa, dianjurkan oleh agama puasa, dia nanti puasa. Wa sadaqatiha, bukan takat tu, dia ni rajin bersedekah. Ni yang kata perempuan ni. Cuma dia habaq apa? Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha.
satu saja perangai yang tak apa nak elok dekat dia, dia ni suka duk bagi sakit hati jiran dia dengan lidah dia. Pak tuan sekalian, maknanya pada zaman Nabi berlaku, bukan zaman kita ya. Rajin mai ke masjid, rajin. Tuan-tuan jangan dengar bila macam tu kita kata pergi masjid habis ni. Teruskanlah. Mai masjid rajin, mengaji rajin, sedekah bagus dengan sembahyang sunat apa duk buat, dengan sedekah apa semua dia buat. Tapi mulut ni tak apa nak cantik. Keluar daripada rumah jiran, jiran tanya, di mana tu masjid ke? Masjid lah, bukan jadi sorbang hampa kebau. Dia buat macam tu pula. Ada hantar sekalian jenis macam tu. Dia berjalan, yalah jiran ni dia macam-macam. Tuan-tuan sekalian, ada yang waktu maghrib ni duk kelang kabut, duk siram pokok apa semua ni, kita pun lalu bawa muka syurga gitu ya. Jiran kata, awal kepala otak hang, pergi berapa lah ni maghrib ni, lembu pun dia kata tahu balik kandang yang hampa duk menyembang hampa lagi lu. Dia buah kasar lagu tu. Nampak tak sekalian? Oh bahaya hak jenis-jenis macam ni. Memanglah kita kata tu, bila kata apa makcik kata lagu tu, dia takut kekam kat depa ni kata ni, sampai tak reti orang azab. Tuan-tuan, tak semua orang macam kita. Tak semua orang macam kita. Kita tak apa, kita duk bisa main mengaji dah apa semua, duk kena didik daripada keluarga apa semua, mak ayah dulu duk pesan dah waktu maghrib hang jangan keluar apa semua. Depa ni tuan-tuan tak dapat didikan yang macam kita. Jadi bila tak dapat didikan yang macam kita, alangkah cantiknya tu kita tarik mereka juga jadi macam kita. Yang tu cantik. Duk nampak kat tepi jalan apa semua ni, jumpa Assalamualaikum, bagi salam kat mereka tu, mereka pun duk tengok. Pergi mana makcik, masjid ke? Masjid, jomlah kita pergi sekali kata ni. Itu cantik. Orang pun dengar pun, walaupun dia tak pergi pun, tapi duk esok tu dia tak siram dah tuan-tuan sekalian. Luar tu dia siramlah rumah kan, payah sangat. Dia bawa keluar paip kot belah tingkap tu disiram tu, pasal duduk di luar tu kena tegur. Bila kawan ni pitanya Nabi SAW, tuan-tuan, yang ni jawapan Nabi yang kita cukup risau dengar. Nabi kata apa? Nabi kata hiya finnar. Nabi kata perempuan ni api neraka tempat dia. Tu dia. Dengan semayang dia, dengan puasa sunat dia, dengan sedekah dia hak banyak apa semua, Nabi tak cakap banyak. Hang bagi sakit hati orang apa semua ni, dengan mulut hang tak jaga apa semua, Nabi bagi satu statement yang ringkas, dan statement tu cukup deep bahasa kita ni, cukup padu. Hiya finnar. Nabi kata dia duduklah di neraka. Tuan-tuan. Kemudian sahabat ni tanya lagi Nabi SAW, ya Rasulullah, fa inna fulanatan yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil athwari min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Satu lagi saya nak tanya Nabi SAW, ada satu perempuan ni pula, dia ni tak apa nak terkenal sangat dengan amalan dia. Amalan dia ni biasa-biasa. Min qillati, qillah ni qalil, sikit sangat puasa sunat dia, sikit sangat sedekah dia, semayang sunat dia pun biasa saja, sikit saja. Wa innaha tasaddaqu bil athwari minal aqid, dan dia pun kalau sedekah, dia sedekah sikit, tak macam kawan hak tadi ni. Kawan hak tadi ni banyak dia nanti bagi. Dia sikit aja. Takat mana dia ada dia bagi. Yang tu aja. Kalau tak ada dia abang tak ada. Kalau ada dia akan bagi sikit. Tetapi yang ada perangai dekat dia, wala tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi jiran dia tak pernah sakit. Dia tak pernah bagi sakit hati jiran. Dia jaga lidah dia. Kalau orang duk kutuk jiran dia nanti cover. Kalau orang duk kata kat jiran dia nanti akan jadi pelindung kepada jiran dia. Dia duk tutup. Yang kata aib apa semua ni, jiran dia tutup. Dia bukan jadi musuh dalam selimut, bukan jadi gunting dalam lipatan, bukan jadi api dalam sekam. Tak, dia bukan macam tu. Dia ni macam mana ya Rasulullah? Amalan dia sikit, tak banyak mana pun, tapi dia boleh jaga lidah dia. Nabi SAW kata apa? Nabi kata hiya fil jannah. Nabi kata dia ni ahli syurga. Oh tuan-tuan, yang hak kita nak abang ni apa? Hadis ni nak abang apa? Nak abang kata, yang kata lidah ni, kalau kita tak boleh nak kawal lidah, tempat dia api neraka. Yang tu ya. Kerana lidah lah badan binasa. Pasal lidah lah duk bergaduh pergi habis satu kampung. Kerana lidah lah
adik-beradik boleh putih saudara. Jaga elok lidah tuan-tuan sekalian. Walaupun lidah ni tidak bertulang, tetapi tajam, dia tu lebih tajam daripada pisau yang tajam, yang kata lidah ni. Dan hadis ni juga nak abang apa kat kita, supaya kita memperbaiki amalan-amalan kita. Daripada dua perbezaan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ni nak abang, hak sikit ni kita tambah. Hak mana yang tak cantik, kita tutup buang dengan tak cantik itu, buatlah benda hak cantik. Semayang banyak bagus, puasa banyak bagus, sedekah banyak bagus. Nak cantik lagi, mulut ni kurang sikit daripada duk bagi sakit hati orang, lagi cantik. Bukan mau macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga nak pesan apa kat kita, jangan kita memandang dosa hak kecil itu sebagai kecil. Jangan kita pandang macam tu. Tetapi kita pandanglah dosa tu sebagai satu dosa yang kita nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut ataupun tidak kita buat dengan apa yang Tuhan kurniakan kepada kita. Tuhan bagi nikmat kepada kita dengan kesihatan, duk boleh main ke masjid. Tuhan bagi nikmat kat kita dengan ada keluarga yang bahagia. Tuhan bagi nikmat kat kita dengan kita duk boleh makan, duk boleh rasa, deria rasa Tuhan bagi kat kita ni. Tiba-tiba kita pergi buat satu dosa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bezakan hak mana dosa besar, hak mana dosa kecil. Yang paling penting, sama ada dosa kecil ataupun besar, itu adalah kita tunjuk kepada Allah yang tidak sepatutnya kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Qultu ana ya Rasulullah." Fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas wardallah bima qasamallahu lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarik takun mu'mina wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima wa la tukfirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb atau kama qala. Hadis rawahu Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Dia kata, siapa di antara hampa ni yang nak beberapa kalimah yang aku nak ajarkan kepada dia supaya dia boleh beramal dan dia mengajarkan kepada orang lain. Nabi offer macam tu. Yang kata sahabat Nabi ni, apa yang Nabi habaq ni tuan-tuan semua pakat mau. Depa nak butir-butir mutiara yang keluar daripada mulut Nabi. Depa mau macam tu. Yang ni yang kata sahabat Nabi ni. Depa tak pernah rasa jemu dengan ilmu yang diberikan kepada depa oleh Nabi SAW. Depa tak rasa boring, depa tak rasa bosan, depa duk tunggu je apa keluar kalam daripada kalam Nabi ni, semua depa nak ambil. Depa duk tunggu yang tu. Tuan-tuan, ni tamaknya yang kata sahabat Nabi dengan Nabi ni. Kalau tak boleh kalimah-kalimah pun, korang-korang ni dapat doa daripada Nabi, tu pun besar dah, yang kata besar rahmat yang cukup besar bagi depa ni. Tuan-tuan, kita tak pernah rasa benda-benda macam ni. Pasal apa tak pernah rasa? Pasal kita tak pernah pulun pergi cari. Kalau kita pulun pergi cari, kalau kita bersungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian, macam majlis ilmu ni sudahlah. Orang yang teringin berubah dalam kehidupan dia, macam mana dia nak berubah tuan-tuan? Dengan datang ke majlis ilmu ni. Bila duduk dalam majlis ilmu dia berasa seronok. Tak kira lah guru macam mana pun, apa yang guru tu habaq, guru tu petik ayat Quran, guru tu petik hadis Nabi, dengan nasihat-nasihat ni dia dengar-dengar, dia rasa syok, dia masuk ke dalam. Tuan-tuan sekalian, pasal apa? Pasal dia datang dengan membuka hati dia untuk nak dengar kuliah-kuliah ilmu, untuk nak bagi ilmu meresap dalam hati ni. Kita tak dapat ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita main ni, pasal kita tak ada tempat lain, kita Nabi. Kedai di Penaga pun tinggal kedai mamak ayam acang tu. Tu pun dekat masjid lagi, duduk dengar tajid.
Tak seronok lah. Sebab tak ada tempat kita nak pergi dah. Bila tak ada tempat nak duduk di rumah pun sekali dah cucu kita duduk pergi mengaji, sekolah kafar apa semua, duduk balik, duduk pergi baca buku kafar depan kita, kata malah duduk peli aku ya. Pergi tak mana lagi main masjid nah kata. Bila main masjid duduk dengar kuliah apa semua ni dia tak masuk. Pasal apa? Pasal kita tak main buka hati kita. Bukan nak marah kat tuan-tuan ni, kata ustaz ni pasal apa pula, tertelan terbuan ke apa duk main. Tak ada, bukan nak kata macam tu. Nak habaq ni hadis Nabi ni. Jadi Nabi SAW macam tu dengan para sahabat ni. Para sahabat dia duk fikir apa tuan-tuan sekalian? Dia duk fikir kalaulah kami tak dengar majlis ilmu ni, hati kami nanti akan kotor. Bila hati akan kotor, dia akan berasa liat dengan agama. Bila berasa liat dengan agama, dia tak nampak dah kelebihan agama. Yang tu yang paling takut tu. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian yang kata orang lelaki ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi, walaupun tak ikut kuliah pun kurang-kurang hari Jumaat ni dia mai dengar juga ittaqullah tu. Tapi sayangnya hari Jumaat dia mai dengar, dia pergi cari tiang, pergi cari dinding, pergi lena pula je lah. Dulu ke mana nak cuci hati kita? Allah Rabbi. Bila Nabi SAW tanya kepada para sahabat, hampa mau dah aku habaq kat hampa beberapa ilmu yang dengan ilmu ni hampa boleh beramal dan juga hampa ajarkan kepada orang. Pakat duk kelang kabut cari tuan-tuan sekalian, pakat duk angkat tangan nak minta. Antara dia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bila Abu Hurairah pergi ke depan Nabi SAW, Nabi pun fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan. Nabi pegang tangan Abu Hurairah, Nabi angkat jari dia, Nabi kira 1, 2, 3, 4, 5. Nabi kira 5 ni. Nabi pegang tuan-tuan. Sahabat ni kalau bolehlah bersentuh kulit dia dengan kulit Nabi, ya Allah tuan-tuan sekalian, tak ada lah benda yang paling mereka bahagia boleh bersentuh dengan Nabi. Nabi tengok mereka pun mereka berasa syok dah. Apatah lagi Nabi pergi pegang pula tangan, Nabi kira pula jari 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kita hari ni 2-3 hari ni tuan-tuan sekalian, sempena hari keputeraan tuan yang terutama ni, dia bagi pingat. Oh, orang Sungai Kedah ada dapat pingat tak? Tuan-tuan, kalau dapat tu lah, yang paling syok untuk bubuh pingat satu ni, PJK ke kan, yang nombor 2 boleh salam dengan tun Allahu Akbar. Ada pula gambar tu tuan-tuan, dia buat frame besar buh di pintu luar. Ni hang tengok ni, aku salam ni dengan tun bunyi bola gotok. Cum tangan ni hang tengok ni mewangi tun pun tak habis lagi. 3 hari tak cuci tangan tuan-tuan sekalian. Oh, ni Nabi SAW tuan-tuan sekalian. Yang Nabi ni bila tersentuh dengan dia, ya Allah, banyaklah kemuliaan yang akan kita dapat ni. Abu Hurairah dia syok macam tu. Nabi kata apa? Nombor 1, Nabi duk kira di tangan Abu Hurairah, di jari Abu Hurairah. Nabi kata ittaqil maharim takun a'badan nasi. Nabi kata nombor 1, hang pulun ataupun hang bersungguh-sungguh menghindarkan diri hang daripada perbuatan yang haram. Nabi kata jangan duk buat benda haram. Kalau hang tinggal benda haram, tak kira daripada perbuatan ke, tak kira daripada lafaz mulut hang ke, tak kira daripada hati hang ke, kalau hang pulun tinggal betul-betul takun a'badan nas, hang akan dapat rasa ibadat yang cukup seronok bila hang buat ibadat. Kita rasa lagu tu tuan-tuan sekalian. Tadi tuan-tuan sembahyang maghrib ni rasa lagu mana? Habis boleh sembahyang maghrib tu Allahu Akbar, dia berasa lapang, dia berasa seronok tuan-tuan, bagi-bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, puasnya aku berasa ni. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal benda haram tidak menyeliputi diri kita. Rasa macam tu. Ni kira bagi-bagi salam mangkit lari pergi bilik ayam tu pasal nak terkencing punya, pasal nak ligan, tak mau nak masbuk tu. Yang kedua, kata Nabi SAW, warda, dan engkau redalah bima qasamallahu lak, dengan apa yang Tuhan telah bagi kepada hang. Hang dapat macam mana pun, hang dapat rezeki macam mana pun, apa yang Tuhan bagi kepada hang, hang reda kepada Allah. Takun aghnan nas. Nabi kata apa? Hang akan rasa seperti mana seorang manusia yang kaya. Dia merasa puas.
Dia tengok orang rumah besar ke apa, peduli apa aku rumah kecil ni pun aku merasa semua cukup. Pasal apa? Pasal dia redha dengan Tuhan bagi kat dia tu. Dia tak berasa nak gelut, nak bercari lebih lagi. Dia tak puas, tuan-tuan. Dia tak ada rasa macam tu. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi ke dia cukup. Walaupun orang tengok ni, hang ni cukup. Orang bertanya dia pula, hang cukup ke makan dengan anak berceretet apa semua, dengan bini sikit punya badan besar tempayan, makan sampai berapa puluh kali. Dia tak apa dia. Walaupun sikit ni, alhamdulillah kami hidup bahagia. Dia berasa macam tu. Tuhan bagi kekayaan pada hati dia. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ahsin ila jarik takun mu'minah. Apabila hang boleh duk buat elok dengan jiran hang, hang boleh duk baik dengan dia, duk boleh duk bertegur siapa dengan dia. Dia tak ada di rumah, hang tolong jaga rumah dia. Hang tak ada di rumah, nanti dia akan jaga rumah hang. Bila dia sakit, nanti hang jadi orang yang kelang kabut, duk tolong dia dan sebagainya. Dia jadi sopa adik-beradik. Sampai dia pergi habak, kata aku ni tak ada siapa dah, aku belah Sungai Kedah ni, hang lah adik-beradik aku, hang lah jiran aku. Sampai tak tu. Nabi kata kalau dia boleh jaga macam ni, dia adalah mukmin yang sejati. Mukminan makna dia orang yang beriman, betul-betul iman dah. Pasal dia boleh jaga. Dan kata Nabi, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Orang Islam ni macam mana? Nabi habaq nombor 4 ni apa? Kalau hang kepada kawan-kawan hang, hang mencintai depa macam mana hang cinta kepada diri hang. Hang orang Islam, Nabi kata. Tu dia tu Islam tu, Nabi habaq tu. Orang Islam ni siapa? Orang Islam ni orang yang ketika mana kita diberikan satu keuntungan, kita diberikan satu hadiah, kita diberikan satu keistimewaan, kita nak benda tu dikongsikan pada orang lain. Kalau bendang kita trik ni kita dapat banyak, kita pun mau kawan-kawan kita buat bendang sama macam aku juga dapat banyak. Bukan duk seronok orang dapat kurang, kita dapat banyak. Bukan seronok macam tu. Yang tu bukanlah orang Islam lagi. Nabi kata hak Islam ni apa? Dia boleh berkongsi apa yang nikmat Tuhan bagi dekat dia. Allahu Akbar. Yang ni yang payah kita nak buat ni. Tuan-tuan tengok daging korban sudah harbi balun pergi bawah meja. Nampak orang ambil lebih sikit duduk relin pasal apa dia tu main duk perbah lembu kata aku sampai melapah apa semua ni, sampai perut aku cuci apa semua, hang bagi aku 2 bungkus, kadang 3 bungkus. Ni apa cerita ni? Duk pergi marah pula jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan, lepas tu hak jenis lagu ni, hak tepuk meja bila orang hina Islam ni. Tepuk meja, petang tu pun dah tak cantik dah. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, wala tukfirid dhahik. Jangan banyak duk seronok benda-benda yang seronok ni. Duk cari benda syok. Maknanya dalam ni, kalau ikut daripada segi bahasa dia, gelak. Dia nak benda seronok ya. Benda tak seronok tak mau. Pasal apa? Fa inna kathrata dhahik. Pasal benda-benda yang membawa kepada gelak yang melampau-lampau ni, Nabi kata apa? Tumitul qalb. Dia akan mematikan hati kita. Bila hati mati, tuan-tuan sekalian, tak mau dah duk sembang ke sakit, tak mau sembang ke mati, tak mau sembang dah ke akhirat apa dia, tak mau sembang. Tak duk sembang apalah ke macam tu. Kita berpijak pada bumi yang nyata. Duk bercerita bab mati. Buat apa cerita bab mati, semua nak bagi orang mundur belakang. Ada pergi macam tu. Pasal apa tuan-tuan? Dia nak benda syok saja. Inilah 5 perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Dan sahabat Abu Hurairah, dia beruntung pasal Nabi pegang tangan dia dan Nabi kira 5 perkara pada jari dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan 3 mukadimah hadis yang kita baca pada malam ni, kita ambil yang tiba, pelan-pelan kita berubah tuan-tuan sekalian. Andainya benda tu ada kat kita, kita berubah. Andainya tak ada benda tu dekat kita, jangan kita tuding jari kepada orang. Kita minta doa biar sama-sama kita dihindarkan daripada benda yang tak elok dan dibawa dan diberi hidayah kepada benda-benda yang elok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi uqubati ahli al-kaba'ir. Al-Yawaqid wal Jawahir fi uqubati ahli al-kaba'ir. Kita duduk dalam muka surat 7. Kita duduk dalam muka surat 7. Kita sambung balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang Nabi SAW dia menyatakan bahawasanya ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat akan dibawa dan diheret kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan sekalian. Malam ni kita akan tengok dan yang keempatnya. Betul. Kan kuliah kita yang lalu pada 28 hari bulan 6. Betul 28 bulan 6. Dia 28 hari bulan 6. Dah bulan 7. Okey, baik. Tuan-tuan, saya ghostan belakang sikit. Kan kita nak bagi faham ni, kalau kita baca ada yang keempat kita tak faham. Baik, cerita dia tuan-tuan naik dalam 1 2 3 4 dalam baris yang keempat tu. Dalam kurungan tu. Dia kata apa? Dia kata bermula 10 orang daripada umatku. Hak ni Nabi SAW bersabda lah. Tuan-tuan tengok baris daripada, kalau daripada atas 1 2 3. Sama ke kitab kita? Sama ke share semua? Sama nak? Daripada atas 1 2 3 4. Nombor 4 tuan-tuan tengok ujung belah kiri. Dia duduk dalam kurungan tu, dia tulis bermula. Tu bahasa lama lah. Bahasa lama bara mim waw lam bermula. Tuan-tuan jangan duk baca bermol lah. Bukan baca apa ni bermol. Dia kata bermol tu nak tahu apa? Bermula. Baik, ni Nabi SAW sabda lah. Nabi kata bermula 10 orang. 10 orang ni makna dia 10 golongan. 10 orang ataupun 10 golongan daripada umat aku, daripada umat Nabi SAW yang dimurkai Allah Ta'ala ke atas mereka itu pada hari kiamat. Golongan ni Allah Ta'ala cukup murka dekat mereka. Dan disuruhkan bawa dengan mereka itu kepada api neraka. Disuruh bawa malaikat ni, Allah Ta'ala panggil malaikat hampir rentak berapa 10 golongan ni, hampir heret mereka pergi kepada api neraka, lempak buang. Padahal sesungguhnya gugur daging muka mereka itu. Maknanya apa? Dalam keadaan mereka seret tu, mereka heret kita tu sampai bergugur daging muka ni. Kan? Perabak daging muka ni. Kalau macam tu punya heret ni, dapat kita ambil yang tibar apa dia? Mereka heret daripada kaki lah. Mereka pegang kaki kita, mereka heret kita. Kita pun tuan-tuan sekalian, lama mana kita nak tahan muka kita dengan tangan ni? Lah kali kita pun letih dengan lepas lagu tu muka lah duk seret kot tanah tuan-tuan sekalian. Heret sampai gugur habis daging muka ni. Bila Nabi habaq macam tu, maka sembah seorang sahabat Nabi dengar ni, dia risaulah. Dia pun tanya. Dia kata, ya Rasulullah, apa jua amal mereka itu? Dia kata, ya Rasulullah, mereka ni buat apa sampai nak kena heret teruk sangat sampai teratur ni, pasal apa? Maka sabda Nabi SAW yang kata depa ni antara dia apa? Iaitulah yang pertamanya, satu orang yang sudah lampau umurnya atas daripada 40 tahun, maka ia berzina. Tuan-tuan sekalian, umur 40 tahun tu kira tua lah tu. Bagi kita ni muda. Kan? Umur orang ni 40 lah, muda lagi nak sebut lagu tu. Dah tuan-tuan 40 pun tak larat dah, laih dah. Dia bukan umur 20 lah dia lari pergi main bola apa semua. Kalau tuan-tuan tengok pemain bola sekalipun, dia naik umur 30 tu orang tak pakai lah. Di Paula, tuan-tuan kena di Paula. Daripada JDT 1 ni sampai dia bertukar pergi JDT 2. Pasal apa? Pasal umur 30 lebih dah. Tuan-tuan kena Cristiano Ronaldo, tuan-tuan kena kan CR7 dia betul gitu kan. Yang tu pun tuan-tuan sekalian umur 37 dah, kena let go pergi sana sini dah. Daripada Manchester United pi kepada Real Madrid, habis Real Madrid dia pantak pi Juventus, lepas tu balik main MU tu Manchester United lah. Kan? Balik main MU pun dah kira-kira nak let go dah. Dia pun tak mau dah duduk tangku tu kan, tak boleh buat apa dah. Orang kata kuda tua ya. Umur 37. Kita 12 Sungai Kedah ni umur 37, kita muda lagi. Muda apa tuan sekalian? Tak boleh dah. Boleh faham? Hak 37 lah, hak 73 tu yang tu berasa muda. Tu nanya. Baik. Dia kata atas daripada umur 40. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, dahlah kata tua, minta maaf sebutlah kita sebut tua. Dahlah kata tua. Lepas tu dalam hati ni bercita-cita ataupun sentiasa melakukan amalan zina. Yang ni kita takut. Takut tuan-tuan sekalian jenis macam tu. Takut apa? Takut ketika mana dia meninggal, dia belum sempat bertaubat kepada Allah.
Pantang ada, pekan hari ya muka ada duk ada. Bukan pergi buat apa pun tuan sekalian, saja pergi tengok bini orang pergi beli ikan yang tu ya. Bukan dia kerja apa pun. Dia pun kira lalu pimai tanpa membeli sebiji apa balik pun. Yang kata dia ni duduk tengok atas bawah saja. Dia main syok dia pergi tegak. Beli ikan banyak apa. Bambang maklum pergi tengok. Ontor mana ni? Saja tuan sekalian. Letak ikan tu elok tu, pegang elok. Nampak tak? Bila kontor pegang, dia pun otak tu dia main kot lain. Bahaya jenis macam tu. Tuan-tuan. Lepas tu pula, itu golongan yang pertama. Takut apa? Tak sempat dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dan yang kedua, dia kata apa? Iaitulah imam yang dusta. Yang ni kita takut ni. Sebab baca kitab ni pun tu imam. Kan? Imam ni dia ada dua. Satu imam yang dalam semayang ni, nombor satu. Yang kedua imam apa? Pemerintah. Tuan sekalian. Kan? Yang ni saya tak mau orang banyak-banyak lah. Kan? Risau juga. Kita saat kita pergi hantar, saya pergi mengajak di Masjid Sungai Kedak, Cawangan, Zimbabwe, mampu saya. Kan? Tapi tak apalah, dah baca dalam kitab, baca apa ya? Dia bercakap pemurah. Tuan sekalian. Tambah lah pula dekat-dekat dengan pilihan raya ni pula macam-macam lah. Kan? Allah. Tak pernah duk bisa jadi bomo. Jadi bomo. Kan? Lagu mana boleh jadi bomo? Kawan ni ambil air dengan tiup apa semua. Kata tak apa, minum. Kawan minum tu pun dandan berasa lega. Pasal apa? Pasal dapat kampit beras bungkuit. Yang tu aja. Ya Allah, dia jadi karut habis semua ni. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang ketiganya yang mengekali minum arak dan juga tok. Dia duk minum benda-benda memabukkan ni. Tuan-tuan, kalau dah ketagih ni sampai ketua, ketagih ni dia tak boleh duk mesti minum ya. Dan yang keempat, yang ni baru kita masuk tajuk malam ni. Yang keempat apa? Iaitu orang yang derhaka bagi ibu bapaknya. Subhanallah. Derhaka bagi ibu bapak dia. Tuan-tuan, antara faktor yang menyumbang kepada derhaka ni apa dia? Yang pertama sekali, ibu bapa. Kadang-kadang mak pak sendiri dia kurang meluangkan masa dengan anak-anak. Kan? Itu benda penting tu. Kita sibuk pi macam mana pun tuan-tuan sekalian, bagi isteri kita jangan sibuk yang tu aja. Kalau dua-dua orang sibuk, anak-anak pun kurang kasih sayang tuan-tuan sekalian. Dia jadi macam orang lain, jadi macam biasa. Dia tak rasa kasih sayang tu. Sebab tu anak-anak dia lebih suka duduk dengan kawan-kawan. Pasal apa? Kawan-kawan ni lebih menjaga dia daripada ibu bapa. Mak aku keluar pagi, balik malam, dia kata. Balik tu tengok kerja sekolah, kalau tak siap dia kira nak godam. Tuan-tuan, benda ni lah yang anak kita duk makin lama makin besar. Bila makin lama makin besar, sampai ke satu hari tuan-tuan, dia pun dah besar dah, tiba-tiba kita nak godam dia pegang tongkat, dia pegang rotan tu lah. Ayah duk tibai saya apa semua, kasih sayang tak bagi pun kat saya. Macam mana cerita anakku Syazali tu lah. Tak sekalian, lebih kurang macam tu. Jadi ambillah masa, ambillah kesempatan. Sementara ada, kita sibuk tuan sekalian, ada masa-masa dia untuk nak bersama dengan anak-anak. Ambil masa. Yang tu nombor satu. Tentu ingat ayah kita dulu ni, walaupun dia duk kalut apa semua, tapi mak kita tak kalut. Mak kita duk jaga kita apa semua ni. Dapat juga kasih sayang daripada mak kita. Dan mak kita dah duk pesan tu, ayah sibuk, ayah keluar pergi kerja, ayah sayang kat hampa, bukan ayah tak sayang. Mak lah yang duk jadi satu kaunselor yang tak ada tauliah ni. Duk berbetui pak ni. Walaupun pak balik ni kira berdehem lagu tu, kira anak Lena lah yang kata pak ni dia garang macam tu. Kan? Tapi ya Allah, hormatnya kita ni sampai ke hari ni kita hormat kepada pak kita. Walaupun kita dengan dia berapa lama saja, kalau dalam satu hari kita dapat masa meluangkan dengan dia ni sikit aja. Dia akan menyesal bila tuan-tuan. Waktu anak-anak kita dah mula besar, dia akan tumpah jatuh kepada cucu. Sebab tu cucu kita belai elok-elok. Pasal apa? Pasal ni waktu anak kita besar, cucu kita tak dapat main dengan dia. Pasal kita duduk kelang kabut cari kerja dan sebagainya. Sebab tu cucu dia kencing atas kepala Tok Wan renyih gitu. Tok Wan kata yang hujan apa masin ni. Rupanya cucu pergi kencing tuan-tuan sekalian. Pasal anak tu dia tak dapat macam tu. Baik. Lagi apa lagi tuan-tuan sekalian yang jadi faktor kepada menyumbangnya derhaka ni pasal apa? Pasal dia tengok mak pak dulu pun dia buat derhaka kepada Tok Wan dia. Mak dia pun cakap lebih kurang dengan Tok Wan dia. Ayah dia cakap lebih kurang dengan Tok Wan dia. Anak tu tengok. Tuan sekalian, kadang-kadang kita duk menyembang ni, mak telefon mail. Dah ada telefon dah. Hampa tak balik ke raya haji ni, awak sampai telefon mak telefon. Awak yang mak dia buat kacau. Anak tengok. Hai, apa yang ayah kata macam tu kat Tok Wan, apa yang mak kata macam tu kat Tok Wan. Tuan-tuan sekalian lah.
Bila dia tengok Nabi SAW habaq dah kat kita, Nabi kata birru abaakum tabirru abnaakum. Cukup Nabi bagi macam tu aja. Nabi kata hang buat baik kepada ibu bapa hang, anak-anak nanti akan buat baik kepada hang. Yang tu aja. Tapi kalau hang buat tak baik kepada ibu bapa hang, hang tunggulah anak-anak hang juga akan buat tak baik kepada hang, malah lebih teruk daripada apa yang dia buat. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betul apa lagi tuan-tuan, penyumbang kepada derhakanya anak ni, iaitulah pengaruh rakan sebaya. Yang ni pun kita kena tengok jugalah. Kita mak ayah, kita kena tengok kawan-kawan hak mana anak kita ni berkawan, yang tu kita kena tengok. Lah ni tuan-tuan sekalian ikut dan aja. Kadang-kadang berkawan lelaki perempuan ni ikut dan lah. Anak kita perempuan, satu orang lelaki mai rumah nak ambil anak tu, mai jumpa, mai salam apa semua ni, kita pula lagu duk pesan pula, berjalan elok-elok, lagu tu pula menikah apa benda lagi. Ada tak ada tuan sekarang belah Sungai Kedah? Kalau ada pun saya minta maaf dah, buat macam mana saya cerita benda betul. Tuan nak marah kat saya, marah. Bukan apa model pisang penaga aja, dia beli apa nama sikat pisang, dia kata pakcik suka makan pisang, nak ambil bagi, dia kata Allah bagusnya hang, tak apa hang bawa jalan elok lah, naik motor elok lah kereta banyak. Dia duk fikir macam tu. Dia tak fikir kata anak dia nak kena langgak dengan kawan ini. Allahu akbar. Taulah tuan sekalian, ini peristiwa akhir zaman yang berlaku. Dia jadi tak apa nak kisah. Satu. Yang kedua, dalam bab pertunangan, Syekh Mahmud pun duk baca dah khutbah apa semua ni bab bertunang. Bertunang ni tuan-tuan, dia bukan satu lesen untuk nak bawa anak dara, nak bawa tunang pergi merata, bukan dia. Bukan orang lain tunang dia, biar pergi kat dia. Yang pak pun sambil duk baca sorban, pak pun. Tak apa tunang dia, tak apa, aku percaya, aku kenal. Dia kata jadi apa? Jadi apa? Jadi dah. Cerita dia lagu tu. Okey, lagu duk boleh tiang pula malam ni. Tak tahulah dah sampai ke cerita ni. Dan jaga elok-eloklah rakan sebaya ni. Sebab Nabi SAW pesan kat kita. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Nabi kata seorang tu dia akan mengikut agama kawan dia. Sebab tu kita berkawan dengan orang bagus-bagus tuan sekalian, orang kaki masjid, orang kaki mengaji, orang tak menggata kat orang, hatu kita berkawan. Tapi masalah dia hatu yang kita duduk bully tu. Tok Haji ni kita berkenal dia, berkenal pula pasal kawan ni bukan kata kat orang, hatu kenal tuan sekalian. Subhanallah. Hatu kita berkawan pasal apa? Pasal bukan takat di dunia dia nak bantu kita, di akhirat nanti dia akan bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu apa lagi tuan-tuan, faktor yang menyumbang kepada derhaka ni tak ada dalam kitab, yang ni saya ambil daripada luar. Apa dia? Iaitulah ni pengaruh media masa ni. Lah ni handphone tuan-tuan sekalian, kita duk bagi ke anak-anak apa semua, nak kena tapih juga handphone lah ni. Kan? Sedih bila kita tengok ada di kalangan orang-orang yang mempunyai anak yang mendedahkan aurat sana sini, masuk dalam TikTok pula. Tuan-tuan tahu lah TikTok lah, video-video TikTok tu. Lagi banyak orang tengok tuan-tuan sekalian, rating dia tu naik lagi. Macam-macam dalam tu orang buat untuk nak tarik orang ni. Buka dedah aurat sana sini apa semua. Ya Allah. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Kurangnya didikan agama. Yang tu yang paling penting tu. Sebab tu ajak mak ayah kita dulu, ajak kita suruh mengaji ni, mengaji Quran, mengaji agama, kitab fiqh tuan sekalian. Dulu kita apa, perukunan ke apa duk mengaji dulu ni. Dia suruh hadam kitab tu. Nak menikah tuan sekalian, tanya dulu ni kitab fiqh ni dulu. Kalau dekat pondok ni kita iqna' fiqh tu di pondok-pondok tu. Ni hang khatam nak kita iqna' ni. Lah kita sebut kita iqna', dia pun tak tahu nak tahu apa, dia kata apa nak, dia kata kira nak ada. Tan. Tu nak mengaji tu. Macam-macam lah. Bila naik qadi ataupun tok qadi pergi tanya soalan sikit apa semua, lagu dia kata apa ni nak bagi susah nak menikah lah apa semua ni, awak payah sangat tu tanya macam-macam. Terus tanya lah, kata bagi menikah sudahlah. Depa ni dah tak nak menikah. Tuan-tuan, kadang kita ni rasa tanggungjawab, kita tanyalah. Hang cuba mengucap tengok. Dia pun betul apa nama tengkolok bagi cantik apa semua, mengucap dia pun tarik nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu mengucap dia. Kata tu selawat, dia kata tu lah mengucap, mampu kita pula mengucap mati tu qadi yang tu terkejut. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang seterusnya tuan-tuan sekalian, ini didikan agama ni.
Mak ayah pun kena pulun untuk nak, iyalah nak suruh anak main ke masjid, mak pak tak main ke masjid. Nak suruh anak suruh buat baik, mak pak mulut duk maki kat orang sana sini. Nak suruh anak sedekah, yang mak pak kira duk balas hak orang, jadi ke mana? Dan yang seterusnya, antara faktor yang menyumbang kepada derhaka ni apa? Persekitaran dan juga masyarakat. Itu pun kita nak kena jaga, tuan-tuan sekalian. Yang ni lah yang Nabi SAW sebut. Nabi kata al-jar qabla dar. Nabi kata jiran sebelum rumah. Sebelum hang nak buat rumah tu, hang nak beli rumah kan, tengok jiran hang dulu. Jiran tu macam mana? Kalau jiran tu nampak cantik, tak apa, alhamdulillah duduk. Pasal apa? Pasal nanti ni kaki kita ni tak apalah, dah kita duduk kaki duduk main semayang masjid apa semua, lepaslah kot cerita dia tu. Ni hak anak kita ni, hak nak berkawan apa semua ni. Persekitaran kita macam tu. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Golongan yang keempat iaitulah golongan yang derhaka kepada ibu bapanya. Tuan, kita ni kadang-kadang ibu dan ayah khususnya yang sudah tua renta, itu bahasa kitab. Tua renta ni apa tuan sekalian? Yang ada mula main dalam keadaan nyanyuk dan sebagainya tu. Hak itulah kena jaga betul-betul tuan sekalian, jaga betul-betul. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, kita dah baca, وَمَنْ نُعَمِّرْ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apabila umur dah mula panjang, apabila umur dah mula lanjut, Tuhan kata kami akan gantikan ataupun kami akan kembalikan mereka macam mana budak-budak ni zaman tu, tuan-tuan sekalian. Pasal tu doa, tuan-tuan, yang doa kita doa baca, Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras, kan, wa min sayyi'il asqam. Tu doa tu antara dia apa? Allahumma inna na'udzubika minal junun. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Junun ni apa tuan-tuan sekalian? Junun ni maknanya gila. Gila ni apa? Gila ni otak dah tak betul. Jadi banyak-banyak kita baca doa tu. Untuk apa? Untuk ni kita tak mau, kalau boleh Tuhan ambil diri kita ni, kita pun dah berumur dah, Tuhan ambil diri kita ni dalam keadaan tak menjadi fitnah kepada anak-anak. Satu. Ni fitnah apa? Fitnah otak ni. Bila dia main terlupa ke, dia main cakap tak tahu hala, dia main dah nak so jadi serupa budak-budak, dia jadi fitnah ke anak-anak. Anak-anak pula duk marah kita pula. Ya, awak dah tak mandi lagi, duk pamat kita bangun budak-budak pula tahu sekalian. Kita kata tak mandi, apa kata aku mandi hari ni dekat 30 kali dah, tak mandi lagi. Dia mula lupa dah. Dia akan sampai ke tahap tu tuan-tuan sekalian. Kita duk ingat kita semayang lohok dah, rupanya tak semayang lagi. Dia macam tu. Oh, kacau. Jangan sampai kepada satu tahap yang dia boleh jadi kelang kabut pergi habis semua. Dia boleh keluar pergi pekan penaga, tuan sekalian, lepas tu kata aku nak balik rumah aku, tak mana jahanam pergi habis. Orang Sungai Kedak kata, ni lagu orang Sungai Kedak kat baca duduk. Dah Sungai Kedak, tak mana Sungai Kedak, dia buat tanya lagu tu pula dah. Mampu kita. Tuan, dia main macam tu. Boleh ke anak ni dia tarik rentak masuk lari, tak duk torture dalam tu. Yang ayah orang tak bagi keluar buat apa, duk kata lagu tu. Ayah tuan-tuan bila kena marah macam tu, ayah mata turun lah. Dia main sedang nak elok apa semua, hang marah kat aku, nak tak apalah kalau hang tak suka kat aku, hang jangan duk jaga aku, hantar aku lah pergi rumah apa nama orang tua-tua dekat Matang apa. Masuk 1000 ke apa ke. Hampir hantar bila datang tu apa semua. Memang nak hantar pun berapa kali duk hantar, ayah lari balik main. Pula dah ayah tu pun. Ada tak ada tuan jenis macam ni? Oh tuan-tuan, ni terbakar kita ni. Bukan kata ni hak baca kitab ni bukanlah kena macam tu pun. Dengan kitab-kitab ni pun. Allah, jangan sampai Allah Ta'ala uji kita macam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, baca. Bila imam baca Allahumma inna na'udzubika minal junun, tuan-tuan dengar junun tu, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Ni dah tu imam dah baca doa, kita pun tu nak tahu apa. Dah pun tu imam dah baca doa sambil duduk relax, sambil duduk mencekam apa semua. Hang nak bagi Tuhan duduk, bagi hang duduk mencekam kah? Ya Allah, tuan-tuan marah kat saya boleh tiap malam ni. Jangan marah, nanti kena jual. Okey, ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca yang tu banyak-banyak doa tu. Lepas tu bila lagi tuan-tuan sekalian, waktu Nabi ajak kat kita sebelum daripada kita bagi salam. Hak ni tuan-tuan pun duk mengapai dah doa ni. Daripada dulu dah duk baca dah doa ni apa dia? Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri, satu, wa min azabi jahannam,
wa min fitnatil mahya wal mamat. Satu, ya Allah, aku minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, janganlah jadikan hidup aku ni fitnah, mati aku pun fitnah. Dah lah waktu hidup anak-anak, tuan-tuan sekalian, bila kita ditimpa fitnah, fitnah ni ujian, cubaan Tuhan bagi kat kita. Waktu kita sihat elok, subhanallah, kita turun pergi rumah anak kita di Seberang Jaya, contoh dia, tiba-tiba tak pergi rumah anak kedua di Perda, tuan sekalian. Oh, kecil hati hak Perda tu, kan? Sampai halu kita, ayah main rumah abang Seberang Jaya. Kata hantar mana? Tahu apa ni, duduk dalam grup. Sebab dia ada grup lah ni. Ni dalam grup boboh ni, ayah dah tangkap gambar bagus je nak makan temikai. Boleh tu. Ayah padalah tak main rumah cek, bukan jauh mana pun daripada Seberang Jaya pergi Perda tu. Ish, ayah gamak buat macam ni. Tuan-tuan, waktu sihat. Dia kena waktu sakit sedih, tuan-tuan sekalian, pakai duk tolak hang aku. Dalam grup, tuan-tuan sekalian, anak hak kecil duk jaga ni, hantar pula hampa tong balik ke, ayah pakai duk rindu kat hampa ni. Left tu weh. Left group. Nampak tak? Anak kecil telefon, tuan-tuan, anak hak bongsu telefon ni, abang, ayah duk tanya hang apa semua. Oh, aku bukan tong balik dia, aku kelang kabut dengan kerja apa semua. Tuan-tuan, waktu ayah sihat dulu ni, hang lah kelang kabut suruh ayah pergi rumah. Pasal bila ayah pergi rumah, tuan sekalian, ayah belanja pergi satu rumah, kan? Ni bila ayah pergi rumah waktu sakit ni, hang nak kena bawa keluar belanja kat ayah. Rebah belakang ni. Ya Allah. Okey, berapa dah duk letak ke tuan-tuan sampai ke sebelah lagi. Tuhan uji kita. Jadi minta doa kepada Allah Ta'ala. Saya bercakap ni tuan-tuan bukan untuk tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak mau ambil yang tu serah tuan-tuan. Tapi saya bercakap untuk diri saya lah. Risau sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Bila Tuhan mai bagi ujian kat kita, sedih, dengan ayah kita sakit, dengan mak kita sakit, celah itulah dengan isteri kita pun duk sakit, dengan anak-anak kita pun duk sakit, dengan kerja kita, tempat kerja pun duk kelang kabut dengan bos. Tuan-tuan dah dahulu ke yang mana? Allah, yang pak aku ni pun celah ni dah nak sakit. Hang lah dia pipi ke tu lah. Hai, dia kata kemarin dulu tak orang sakit. Kau tu buat dah. Tuan-tuan, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang macam ni, yang ni lah yang selayaknya dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Dan yang kelimanya, orang yang berjalan dengan mengumpat-ngumpat. Ni orang yang berjalan ni, dia suka dia buka cerita. Tuan sekalian, pergi tang mana pun cerita, pergi tang mana pun dia duk mengumpat. Tambahlah tuan-tuan sekalian, kita ada handphone ni. Hak dalam grup ni macam-macam benda kita boleh duk share, boleh duk apa dalam ni. Dan lah mudah Dulu mengumpat ni, hak ni cerita dia berapa ratus tahun yang lalu Nabi sebut ni tuan sekalian ni. Tapi ceritalah ni bukan gaduh berjalan lah, duduk di rumah tuan sekalian. Tangan dia duduk berjalan ni. Hang nak tahu dah cerita ni, PM tepi. Aku tu lah ni. Kan, dak pun tekan voice lah ni. Kalau hang nak tahu cerita, hang tunggu lagi lepas kuliah lagi aku telefon hang. Lepas kuliah, rupanya kaki kuliah juga kaki mengumpat ni pun. Terus aku nak dengar ustaz ni, dia duk hingar apa. Terus lagi lepas kuliah aku, abang ni ada bagus main cerita ni. Lepas tu. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan buka cerita orang. Jangan buka cerita orang. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia habaq satu hadis yang cukup ringkas dan kita boleh faham. Nabi kata, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang kawan kita yang Islam, Tuhan tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Yang tu ya. Tuan-tuan, aib ni semua orang ada. Saya pun ada aib. Kalau lah aib ni Tuhan buka, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu kata cerita buruk saya ni, Tuhan tu tak tutup, Tuhan buka. Saya main kuliah malam ni, tuan-tuan, pakai tak buka kitab dah, pakai duduk tunggu lagu tu, duduk main dagu gitu. Ngajak apa, hang pun lebih kurang. Nampak tuan sekalian? Tapi Tuhan tutup aib saya ni. Dia tak main sekali ni. Kalau dia buka, Allahu Rabbi Tabarakallah. Saya jadi imam pun tuan-tuan mufarakah. Tak pun dengar suara dia ni, koyak yang putus semayang Masjid Menaga mudah kata dia ni main bawa. Dia jadi lagu tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita suka buka aib orang. Kita buka aib orang. Kita telah membuka diri kita, peluang diri kita untuk orang buka aib kita. Bila dengar cerita buruk orang, tutup orang. Kau tahu sembang, karut dia kata, cerita aku lagi banyak, buruk aku lagi banyak. Imam Hasanul Basri, ketika mana ada orang tanya kepada dia tentang doa yang tidak dimustajabkan. Dia bertanya, wahai Hasan, wahai Abul Hasan, kami ni doa kami tidak dimustajabkan. Lama mana tak mustajabkan? Imam Hasan kata apa? Hati hampa mati. Macam mana doa Allah Ta'ala nak mustajab? Macam mana hati hampa mati, macam mana boleh mati hati itu?
Dia kata ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Hampa duk kelang kabut dengan aib orang lain, sedangkan hampa tak kelang kabut dengan aib yang ada pada diri hamba. Tengok balik, tuan-tuan duk mengaji dah lama dah, balik tengok macam mana dengan keluarga kita, macam mana dengan kita. Aku duk mengaji kitab tasawuf lama dah, duk suruh jaga hati, duk suruh jaga mata, duk suruh jaga lidah. Aku ni macam mana aku jaga, tak jaga ni macam tu. Daripada kita duk cerita aib orang, baik kita tengok pada diri kita. Kita perbetui diri kita, perbetui keluarga kita, perbetui masyarakat kita, baru betul. Daripada kita duk tuding jari kepada orang lain. Yang ni, tuan-tuan sekalian, barulah hati kita hidup. Tak ada masa, tak ada nak fikir tentang aib orang. Pasal apa? Aib kita ni cukup banyak. Daripada makin tidur, lagi sampai nak tidur, berapa banyak keburukan yang ada pada diri kita. Celah-celah tu dan lagi duk bercerita keburukan orang. Apa cerita ni tuan-tuan sekalian? Sebab tu agama pesan kepada kita, jangan duk fikir hal orang. Pasal apa? Kalau duk fikir hal orang, satu hari nanti, itulah yang akan menjeratkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjalan masuk syurga, nanti sangkut. Pasal apa? No, orang hak kita kata, orang hak kita mengumpat, orang kita buat naya, orang hak kita fitnah, dia nanti akan main tuntut dekat kita. Banyak mana amalan hak kita buat atas dunia, semua kita akan bagi kepada dia, tuan-tuan sekalian. Bila dah bagi kepada dia, tak ada apa yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah. Lain sekali, daripada sebanyak-banyak pahala, tiba-tiba kita jadi muflis, malaikat nanti rentap kita, lempak masuk api neraka. Rugi kita hidup atas dunia ni, tuan-tuan. Balik muhasabahlah diri saya dan diri tuan-tuan sekalian. Dan yang keenamnya, orang yang mengadu ni maksud apa? Mengadu domba. Duk jadi batu api dia kata. Dia bawa cerita kono, dia bawa cerita kono ni. Nampak macam nak tolong, rupanya dia nak bagi gelong habis semua. Dia pergi kat kawan tu, dia buat macam tu . Dia tak boleh tengok orang bersatu, dia tak boleh tengok orang bersama, dia tak boleh tengok orang duduk sekali. Dia kira nak bagi porak peranda masyarakat, dia mau macam tu. Apa yang dia nak, tak tahu, tuan-tuan sekalian. Dia pergi kat kawan ni, dia bercerita buruk kawan, dia pergi kawan tu cerita buruk kawan tu. Dia kata memanglah aku memang baik dengan dia, kata, tapi hampa-hampa baik pun takat baik kot luar, kata, tapi dalam dia tu pun kaun. Dia pergi kat tu. Dia pergi cucuk kawan tu, dia pergi cucuk kawan ni, tuan-tuan sekalian, jadi bergaduh habis semua. Dan lah ni istilah macam mana? Dia kata, payah aku tak mau cerita kat hang. Kata, dia pergi tu. Dia memang lagu tu, dia syok. Dia orang kata, dia nak pancing orang macam tu lah. Siapa hak mengai ikan, dia tahu lah tuan sekalian, hak kaki mengai ni. Dia bukan nak jamu ikan tu pun, dia pergi baling-baling tu, dia duduk tarik pelan-pelan tuan sekalian. Kalau betul-betul nak jamu ikan tuan-tuan, dia tak buru tali. Hak tu baru ikhlas. Dah, dia baling-baling ikan tu bayar nak pergi, dia bagi ikan tu ikut. Macam tu lah kita ni. Saja nak bagi tarik orang tu lah. Loh, dia kata, hang kah? Tadi dia pada duk cerita. Cerita apa? Tak payah kot. Tak usah. Nampak dia minta tali dia tu. Kawan dengar-dengar ni, abang cerita apa? Tak usah lagi jadi masalah. Terus dia rentak-rentak baju abang. Dia mau tu, tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Habis kan yang kata mengadu domba ni. Dan yang ketujuhnya iaitu orang yang jadi saksi dengan dusta. Yang ni pun ada juga. Yang ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh supaya kita menjadi orang-orang yang yang benar di atas saksi. Kita kadang-kadang bila berhadapan, contoh ni saya bagi contoh lah, kadang-kadang aksiden. Bila berlaku aksiden, kita duduk dalam kereta tu, kita tahu kawan kita ni salah, dia nak masuk corner, tuan-tuan, nak masuk jalan kanan ni, dia tak berubah si kena. Bila pum kata motor belakang belah dia pun dandan tekan si kena waktu tu. Turun dia angkat tangan langsung. Kawan nak motor pun tengok, apa abang masuk kereta tak boleh si kena. Ni hang tak nampak si kena duduk menyala ni. Hang tak percaya, hang tanya kawan aku. Kita nak duduk tahu waktu tu. Kita nak kata, hang bohong tadi hang baru bubuk nak kata lagu tu tak? Kata lagu tu pakai balik berjalan kaki kita. Tak pun masuklah kereta hang ni kawan apa kata dunia akhirat, kata tak, bukan dunia akhirat, aku berkawan dengan hang ni bukan dunia akhirat tapi seneraka dengan hang. Abang betul tak? Nampak kita nak pergi ke mana? Kena adik-beradik kita pula tuan sekalian. Payah. Kadang-kadang melibatkan kasih sayang, melibatkan tali silaturahim. Kita nak duduk tahu mana? Tak semua orang boleh buat, walaupun ada orang boleh buat. Kan? Dia akan kata, ya aku memang berkawan dengan dia, tapi dalam bab hukum hakam dia salah, aku akan kata dia salah. Berapa ramai orang boleh macam tu? Berapa ramai orang yang melibatkan mak ayah? Berapa ramai orang yang melibatkan anak-anak? Kita pergi hantar anak kita, kalau anak aku bersalah tak apa, hang hukum anak aku. Dah, dia kata anak betul sampai tak tu.
Sebab tu Nabi SAW dia berani mengeluarkan satu kata-kata. Nabi kata apa? Lau annal Fatimata la sariqat, kalaulah Fatimah itu mencuri, akulah orang akan potong tangan dia. Nabi kata macam tu. Nak abang kata apa? Dalam soal hukum hakam, aku tidak ada pilih mana-mana kasih. Yang betul aku akan kata betul, yang salah aku akan kata salah. Itu Nabi SAW. Kita susah tuan sekalian. Baik, dan yang seterusnya, tuan-tuan ingat ni nah, golongan-golongan ni kita baca Rabi bang. Dan yang ke-8, orang yang meninggalkan memberi zakat. Yang ni tak bawa keluar zakat, dia cari helah juga tak bawa keluar zakat, tuan-tuan sekalian. Yang kena cukai daripada lembaga hasil tu dia boleh bayar kan. Mai tang zakat ni jadi liat ke mana tak? Kan? Yang ni pun tuan-tuan, zakat ni bukan hak kita. Dan harta ada kat kita, bila sampai nisab dia, bila sampai haul dia dah cukup dah berapa kadar dia tuan-tuan, wajib bawa keluar zakat, kita bawa keluar. Jangan duk simpan-simpan. Tak ada orang yang banyak bawa keluar zakat, tuan-tuan sekalian, dia jadi miskin, tak ada. Tuan-tuan kenal tak? Nama Ali, nama Hasan Muhammad Ali Hasan bin Hasan. Dia ni siapa tuan-tuan sekalian? Dia ni pengasas kedai sport Al-Ihsan, yang duk buat baju jersey, duk jual kasut apa semua tu, Al-Ihsan Sport, tuan-tuan sekalian. Dia ni, bila orang tanya dia, bila orang bertemu dengan dia, orang kata dekat dia lah, orang kata apa rahsia tuan ni? Dia mula perniagaan dia 1983 kalau tak silap. Mula dengan dia jual barang kecil-kecil je, dia jual kasut apa semua ni. Lah ni tuan-tuan sekalian, kedai dia tu hampir 135 buah di Malaysia ni. Income dia setahun, setahun income dia tu 660 juta. 3 benda aja. Bila orang buat seminar apa semua, orang panggil dia tolong cakap sekat macam mana rahsia yang boleh berjaya apa semua ni. 3 benda ya. Yang pertama apa? Dia kata aku jaga hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampak tak? Setahun dia bawa keluar ni, yang kata apa nama dapat kepada dia income dia 660 juta. Bayangkan 660 juta. Kita dapat setahun 660 ringgit, tuan-tuan sekalian, pangkah orang lain dah. Kan? 660 juta dapat kat dia. Nombor satu apa dia? Dia jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu semayang, aku semayang, dia kata. Dan dia pun tuan-tuan sekalian, orang tak kenal dia ni. Bila orang kata ni orang tak kenal, apa nama Cik Ali Hasan ni orang tak kenal, dia kata buat apa nak tunjul kat orang, dia kata. Kan? Biar pilah, dia kata. Aku tak terkenal pun tak apa. Macam tu. Hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan semayang dia bagus, dengan benda-benda haram apa semua dia tak buat, dia jaga betul-betul hubungan dia dengan Allah. Nombor 2 apa tuan-tuan sekalian? Hubungan dia dengan ibu bapa dia cukup jaga. Oh, yang ni cukup besar tuan-tuan. Doa ibu bapa cukup besar. Banyak dah cerita-cerita yang abang apa, kalau hang buat baik kepada mak pak hang, dia bela mak pak tuan sekalian. Duit dia ada ni mak pak dulu, dia bagi. Allah rezeki main mencurah-curah kepada dia. Nombor 3 apa tuan-tuan sekalian? Bersedekah dia tak pernah tinggal. Bersedekah. Oh, sedekah sana sini. Sedekah pun tak war-warkan nama dia. Senyap. Kita pun macam tu lah tuan sekalian. Macam tu. Takat mana ada, sedekah lah. Yang tu aja. Kurang-kurang kalau tak dapat atas dunia pun, di akhirat Allah Ta'ala telah simpan apa yang kita telah sedekahkan. Yang tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ke-9, orang yang zalim dengan harta orang Islam, maknanya hak orang lain dia ambil. Ni zalim, yang tu bukan alim, tentu padam tu. Orang yang zalim, zalim ni maksud apa tuan-tuan? Dia duk pergi ambil harta orang, dia duk pergi ambil hak orang yang bukan hak dia. Jaga elok-elok. Kan kita kadang-kadang tuan sekalian soal tanah apa semua, jaga atau benda-benda macam tu. Kan? Oh, dia bergaduh benda ni, takut jadi macam tu. Dan yang ke-10-nya, orang yang meninggalkan semayang, melainkan ia taubat, melainkan 10 golongan ni kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat akan segala dosanya yang tersebut itu, tuan-tuan sekalian, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang meninggalkan semayang itu diganda-gandakan baginya siksa. Hak tinggal semayang tu lagi kena teruk. Lagi kena teruk, tuan-tuan sekalian. Maka didatangkan pada hari kiamat, sesungguhnya telah dibelenggukan kedua tangannya, diikat kedua tangannya, dan dihimpunkan keduanya pada tengkuknya, diikat dekat tengkuk, tuan-tuan sekalian.
Padahal dalam keadaan malaikat memukul mereka itu. Bila dah kena ikat, kena pukul pula. Dan dibukakan baginya pintu neraka Jahannam, maka dimasukkanlah ia pada pintunya seperti anak panah pada segeranya. Kan, masuk tu masuk laju untuk sekalian. Macam mana anak panah pi, macam itulah kena lempak masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhlah ia terdahulu kepalanya tersonsang, dia kata ni. Tersonsang ke bawah hingga sampai kepada Qarun dan Haman yang terkebawah daripada api neraka. Sampai jumpa Qarun dengan Haman. Tuan-tuan kenal Qarun? Tak kenal, tapi harta karun tuan-tuan kenal. Kan? Saja dah korang nak cari ubi kayu, korang jumpa mai tang mana, dia kata ni harta karun. Adakah harta karun tenggelam di Mesir Timur tang ni? Nampak tuan sekalian? Hang ni bukan harta karun, harta karut nama dia. Kan? Siapa api tang tu dah. Baik. Lepas tu dia kata apa? Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Dia main satu lagi riwayat hadis pula menceritakan kepada kita apa yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang ni. Kita sekalian, kita pun baca ni lebih kurang dalam semuka lagi. Dia akan sampai kepada bab yang kedua, iaitu bab derhaka kepada ibu bapa. InsyaAllah lepas pada ni kita akan baca. Tuan-tuan tanda dekat tu, dan satu riwayat daripada Rasulullah, tanda dan satu riwayat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.